سوعدا بكتاب الله نتلوها صباحا ومساء كذاك زمان يوم كنا صوعا بكتاب الله نتلوها صباحا ومساء Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahi rabbil alamin. Kita mulakan dengan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma layyin qulubana wa quluba abaina wa abnaina waj'alhum minas salihin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbi yassir lana wa la tu'assir alaina. Rabbi tamil lana bi khairil a'malana. Allahumma nawwirna bi nuri ilmik wa ab'idna an-nisyan wa ab'idna an-nisyan wa ab'idna an-nisyan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah, syukur Allah SWT dapat kita bertemu pada petang ni, sesi yang terakhir untuk hari ni. Okey, di dalam grup FB Live hari ni terdapat 4 sesi. Semuanya adalah kelas tajwid, kelas tajwid. Okey, jadi pada petang ni kita sambungan kepada pelajaran 7 yang telah kita belajar pada pukul 2 petang tadi. Okey, 2:30 petang tadi. InsyaAllah kita sambung pelajaran 7 berkaitan dengan mat. Ya, alhamdulillah sahabat-sahabat kita ada yang dah masuk, yang tadi dah masuk balik. Okey, alhamdulillah. Tuan-tuan, sebenarnya kalau kita nak kirakan pahala lah, kalau kita nak kirakan pahala, sebenarnya daripada kita bersusah payah, daripada kita bersusah payah kita nak online bersama ni, Allah Tuhan dah kira dah. Yang penting niat kita ikhlas kerana nak belajar. Okey, ada orang dia tak nak, sebut je belajar online dia tak nak, dia tak nak sedangkan dia mampu. Okey, sedangkan dia mampu, dia ada data, rumahnya ada internet, telefonnya ada internet, rumahnya ada Unify. Sedangkan ada yang tak mampu pun dia berusaha untuk mampu. Okey, mungkin ada di kalangan kita yang tak pernah tengok live Facebook, yang data dia sikit-sikit saja, tetapi bila kita buat kelas online ni dia tambah data, semangat nak belajar Quran, semangat nak belajar Quran. Okey, jadi Tuhan dah kira pahala kita daripada usaha kita tu. Sebab itu kalau kita sangkutkan dengan hadis Nabi SAW, orang yang belajar Quran, yang baru belajar Quran ini, dia dapat 2 pahala. Iaitu yang pertama adalah pahala membaca Quran, pahala belajar Quran itu sendiri. Okey, dan yang kedua pahala kerana bersusah payah. Bersusah payah. Memang nak belajar Quran ni memang susah payah, kena ada susah payah, tak ada yang senang. Kena susah payah, terpaksa tinggalkan tinggalkan anak. Tak perlu tinggal anak sebenarnya. Kalau anak nak join pun tak apa.
Okey. Kalau anak tu bising terpaksalah. Okey, kita duduk dalam bilik senyap-senyap ke belajar kan, terpaksa tinggal. Nak tengok TV cara kerama ke Hollywood, Bollywood ke, terpaksa tinggal. Tinggalkan sebab semangat nak mengaji. Okey, kita tinggal semua itu untuk bersama dengan kita. Okey, apa lagi? Susah payah apa lagi? Susah payah apa lagi? Selain daripada upgrade internet kan, susah payah dari segi buat email. Sebab kita nak buat Facebook ini kena ada email. Jadi start buat email. Dah ada email sendiri dah. Yang tak pernah ada email pun dah ada email. Sebab apa? Sebab nak daftarkan diri dekat Facebook. Sebab kalau nak Facebook rasa dia minta email untuk sign up. Okey, lepas tu bersusah payah pula untuk sign up Facebook, letak data-data semua kan, barulah boleh bersama dengan ALC Bayu ALC ini di FB untuk live bersama-sama dengan kami. Jadi yang tuan-puan susah payah daripada A to Z itu merupakan satu pahala yang akan dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang tolong tuan-puan pun dapat pahala. Anak tolong buat email untuk mak, anak tolong buat Facebook untuk mak, dia orang pun dapat pahala. Jadi kita belajar sekarang ini pun dapat pahala juga untuk dia orang. Sebab dia orang jugalah kita dapat live bersama-sama pada petang ni. Alhamdulillah. Jadi ini bukan sesuatu yang dianggap sebagai sia-sia, tidak. Memang benda yang patut kita hargai dan kita luangkan masa. Okey, kalau tuan-tuan perasan, saya daripada tadi lagi cuma tukar-tukar kopiah, tukar kod untuk bersama dengan tuan-puan daripada pagi sampai ke petang. Okey, malam nanti saya akan berehat kot, ataupun saya akan buat kelas untuk talaqi khas ke, mana-mana pelajar yang nak buat talaqi khas dengan saya, kelas personal. Okey, jadi saya minta maaf banyak-banyak. Waktu malam memang saya tak sempat untuk live bersama dengan tuan-tuan. Saya terpaksa buat pagi, bulan siang, dan saya akan rekodkan dan saya akan letak dalam FB Live. Tuan-puan yang tak sempat tengok pada siang hari boleh tengok pada malam. Bukan tak dapat tengok. Kalau saya buat Zoom, saya buat aplikasi Zoom, memang tak dapat tengok sebab aplikasi Zoom tu rasanya tak boleh rekod. Jadi sesiapa yang tak boleh Zoom dengan saya dalam masa yang sama, jadi dia tak akan dapat ilmu ini walaupun dia tak join, pun tak akan dapat. Tapi kalau FB Live tak dapat join siang, malam boleh buka, boleh tengok balik, insya-Allah. Banyak manfaatnya. Jadi penting kita untuk bersusah payah, kena bersusah payah. Memang tak senang. Ya, senangnya bila kita dapat masuk syurga tu senang. Selagi kita tak masuk syurga, mesti ada ujian. Ada ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab syurga tu mahal. Syurga tu mahal. Syurga tu untuk orang yang bersusah payah demi agama di dunia saja. Okey, mudah-mudahan kita doa kita adalah ahli syurga, insya-Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Okey, insya-Allah kita sambung pelajaran 7 tajwid, dalam modul tajwid pelajaran 7. Pagi tadi kita dah selesai ma'asli, ma'arik li sukun, ma'iwat, ma'lin. Insya-Allah kali ini kita akan pergi kepada pelajaran tajuk yang okey, minta maaf jika ada orang mesej dekat telefon saya, dia akan keluar. Dan bila dia keluar, dia akan stop live. Saya kena resume balik. Okey? Jadi minta yang kalau siapa-siapa nak WhatsApp saya sekarang ni, jangan WhatsApp. Supaya siaran live ini tak terhenti. Okey, terima kasih kepada kerjasama semua. Stay at home. Okey. Jadi mad badal ni asalnya ada 2 hamzah. Okey? Asalnya ada 2 hamzah. Tetapi ditukar hamzah yang kedua itu kepada huruf mad mengikut keadaan hamzah yang pertama sama ada baris atas, maka huruf hamzah yang kedua ditukar kepada huruf alif. Kalau hamzah yang pertama baris bawah,
huruf hamzah yang kedua itu ditukar kepada huruf ya. Kalau hamzah yang pertama baris depan, maka hamzah yang kedua itu ditukar kepada huruf mat, huruf waw. Boleh tuan-tuan? Boleh? Kalau tuan-puan rasa jelas dengan apa yang dihuraikan oleh saya, komen dekat komen saya jelas. Okey? Untuk memberikan semangat kepada saya yang sedang live ini. Kalau tidak, saya rasa macam live seorang-seorang je. Walaupun saya tengok yang view ni ada lebih kurang 3 orang. Okey? Tulis jelas Ustaz. Boleh Terima kasih. Okey. Tapi tak boleh share lah sebab kita dalam private. Kalau saya live di FB profile saya dekat page teknik senam mengaji Quran ataupun page kelahah. Okey, terima kasih Puan Ain, jelas okey. Kalau saya live dekat page kelas Al-Quran dan Hafazan itu, tuan-puan boleh share. Okey. Tapi dekat FB group ni kita tak boleh share lah. Kita hanya khas untuk pelajar ALC yang dihandle oleh kami sajalah. Okey. Jadi special lah group ni kalau tuan-tuan share apa yang terdapat dekat FB page FB page. Okey. Jadi cuba kita lihat pada contoh yang diberikan dalam suratul A'raf pada ayat yang ke-27 Cuba tengok suratul A'raf. Okey, saya tunjuk. Mak badal. Suratul A'raf ayat 27. Betul tak saya tunjuk? Salah. Oh salah. Ni mak badal. Okey. Okey, terima kasih Puan Azlina, Puan Raja Hamidah. Jelas Okey, terima kasih. Okey, tengok mak badal. Contoh, dia bagi contoh tak pun jelas. Okey. Sebab saya tengok dekat laptop ni macam itu, sebab saya tak balik lah. Okey. Jelas dia bagi ayat daripada surah Al-A'raf ayat 27. Ya bani Adama, ya bani Adama. Jadi pada ayat ni dia telah tukarkan hamzah yang kedua itu menjadi huruf alif. Okey, asalnya Adama, tetapi disebabkan oleh terjadinya badal, maksud badal ni ganti, telah digantikan hamzah yang kedua itu dengan huruf mat, iaitu alif, sebab hamzah yang pertama itu baris atas. Okey. Jadi bagaimana asalnya Adama itu? Okey, Ustaz tulis Ustaz tulis asalnya Adama ni tulisannya macam ni. Tulisannya okey, nama tak tulis kau. Okey, kau boleh tengok. Ini adalah tulisan asal bagi kalimah Adama. Okey, seperti yang Ustaz sebut tadi. Okey, nak tahu mat badal ialah ada hamzah, selepasnya ada huruf mat. Okey, huruf mat itu mengikut keadaan baris hamzah yang pertama. Kalau kita tengok yang Adama itu hamzah yang pertama baris atas, jadi kena ganti hamzah yang kedua itu dengan huruf alif sebab hamzah pertama baris atas. Jadi asalnya Adama, tapi setelah dibadal digantikan dengan huruf mat, maka dibaca
Adama, ya bani Adama. Okey? Boleh nampak cara dibadalkan, digantikan huruf mat badal itu. Okey, ustaz ambil contoh lain. Contoh lain contoh lain ustaz tulis dekat sini. Contoh lain, hamzah yang berbaris di bawah pula Ustaz ambil contoh hamzah yang berbaris di bawah. Okey. Ini adalah huruf yang kalimah yang telah diganti badal. Okey. Ini adalah kalimah yang telah diganti badal. Kita baca dengan kadar 2 harakat. Imana, imana, imana. Kenapa dibaca dengan ya? Kenapa dibaca dengan mat ya? Sebab hamzah tu baris bawah. Hamzah tu baris bawah, hamzah yang pertama, maka hamzah yang kedua yang berbaris sukun ditukarkan kepada huruf ya. Okey, yang mana asalnya, ustaz tulis yang asal pula. Okey, asalnya adalah, kalau tuan-tuan boleh sebut terus, apa dia asalnya? Okey, asalnya adalah I'mana. I'mana. Okey. Ini asal Ini asal badal. Ini asal. Okey. Asalnya kita baca I'mana. I'mana, tetapi disebabkan oleh badal digantikan, maka dibaca dengan Imana. Imana. Okey, jelas tuan-puan Okey. Saya ambil contoh yang ketiga, iaitu huruf waw. Huruf waw. Kalimah-kalimah yang ustaz tunjukkan tadi merupakan kalimah yang sentiasa ada dalam ayat Quran. Okey. Lagi perkataan apa lagi? Okey. Kalimah seterusnya ialah ini. Utu. Okey. Utu. Okey. Yang telah dibadalkan. Kalau dalam Quran kita jumpa bentuk macam ni, ini adalah kalimah mak badal dan mesti dibaca dengan 2 harakat. Utu. Utu. Yang mana asalnya adalah huruf ini. Asalnya adalah utu. Asalnya adalah utu. Okey. Ini asalnya. Yang mana huruf yang kedua, hamzah yang kedua itu telah digantikan dengan huruf waw kerana melihat kepada tanda baris hamzah yang di depan itu.
tanda baris hamzah yang di depan itu huruf baris hadapan, maka telah ditukar kepada, telah dibadalkan, digantikan dengan huruf waw. Dan cara baca adalah 2 harakat. Tu. Okey? Tu. Okey, tuan-tuan, jom kita baca sama-sama. Kita cuba baca sama-sama. Okey, start daripada huruf yang pertama itu dipanggil sebagai Adama. Okey, Adama. Okey, yang kedua Imana. Imana. Okey, 2 harakat mad badal. Yang ketiga Utu. Okey, itulah bacaan bagi mak badal. Okey. Tetapi kalau dalam Quran rasanya tuan-puan terus baca je. Tuan-puan akan anggap itu sebagai mak asli. Sedangkan asalnya adalah badal. Asalnya adalah badal. Okey. Bila jumpa je huruf hamzah yang bertanda dan selepasnya adalah huruf mat, maka itu adalah mat yang telah dibadal, digantikan dengan huruf mat. Okey. Baik tuan-tuan, insya-Allah kita pergi kepada pelajaran yang seterusnya ialah mad tamkin. Mad tamkin. Maddu tamkin. Mad tamkin. Kalau boleh tengok mat tamkin. Okey, pada pelajaran yang kalau dekat tu ada nombor 7, pada nombor 7 itu mat tamkin. Diambil contoh daripada surah An-Nisa muka ayat ayat yang ke-86. Okey, ayat ini wa idza huyyitum diambil daripada surah An-Nisa ayat 86. Okey, surah An-Nisa ayat 86. Okey, kita tengok definisi dulu mat tamkin ni apa. Okey, huraian mat tamkin. Mat tamkin adalah huruf ya bersabdu dan berbaris di bawah, diikuti selepasnya dengan huruf ya mat. Okey. Dikatakan mat tamkin ini adalah huruf ya yang bersabdu. Mana bersabdu dia? Selepas huruf ha ini. Selepas huruf ha ini ada huruf ya yang bertanda sabdu. Okey, kalau tengok selepas huruf ha ada huruf ya yang bertanda sabdu baris bawah, dan selepas huruf ya yang bertanda sabdu itu ada huruf ya yang dikenali sebagai ya mat. Ya mat. Itu adalah bacaan mat tamkin. Okey, mat tamkin. Cara bacaannya adalah 2 harakat. 2 harakat. Okey. Cara bacaannya adalah 2 harakat. Macam mana nak bacanya? Wa idza. Okey, saya dekatkan. Tengok yang ni yang ni kita akan baca sama-sama. Okey, boleh tuan-puan? Okey, bersedia untuk baca daripada surah An-Nisa ayat 86. Wa idza huyyitum wa idza huyyitum. Okey, dia kena ada lenggu hayya. Itulah Piramli ya. Hayyahu. Tukangkan Piramli pula kan. Hayyi. Ada gangguan pula tuan-tuan, minta maaf ya. Ada orang WhatsApp. Okey, minta maaf gangguan mesej. Dah minta jangan WhatsApp. Saya nak kena setting lain pula lah telefon ni.
supaya dia tidak mengganggu ketika kita live Okey. Cuba tengok ni. Cuba tengok saya screen kat depan ni supaya tuan-puan boleh tengok. Ayatnya dekat permulaan bacaan. Surah An-Nisa ayat 86. Okey. Kita cuba baca. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Okey. Yang kita nak itunya yang ni. Huyyitum. Wa idza huyyitum. Ini adalah pertemuan antara dua ya. Okey, antara dua ya. Okey. Dan ada contoh lain, saya tengok ada kata dan contoh ni. Okey, saya cuba tuliskan supaya tuan-puan nampak. Contoh lain Okey. Contoh lain, boleh tengok ni, contoh lain. Ketentuan, contoh lain. An-nabiyyina mana huruf ya? Yang kedua. Ini yang kedua Tanda ni adalah tanda huruf ya. Ingat baik-baik Ini adalah tanda huruf ya. Ini adalah tanda huruf ya, melainkan dia ada titik. Okey, selagi tak ada titik dan sebagainya, ini adalah huruf
ya. Jadi dua ya, mana ya? Yang pertama ini yang bersabdu baris bawah, yang kedua dia ganti dengan ya macam ni. Jadi ada dua ya di sini. Jadi kita baca an-nabiyyina. Sekali lagi tuan-tuan, sama-sama kita baca. 1 2 mula. An-nabiyyina. Sekali lagi tuan-tuan, sama-sama kita baca. 1 2 3. An-nabiyyina. Sekali lagi tuan-tuan, wahid isnani salasa. An-nabiyyina. Salasa wahid isnani. An-nabiyyina. Okey, jelas Okey, contoh yang seterusnya. Ada satu lagi contoh saya nak bagi ini. Ada banyak lagi perkataan, cuma ini contoh-contoh ialah yang terdapat dalam Quran yang berkaitan dengan mak tamkin. Cara bacanya antara dua ya itu. Satu ya yang bertanda sabdu, satu lagi ya yang bertanda sukun. Okey. Al-hawariyina. Ada orang tanya kenapa al? Sebab depan sekali itu adalah hamzah wasal, iaitu huruf alif yang berkepala huruf sad. Okey, huruf alif yang ada kepala huruf sad. Maka kita baca dengan al-hawariyina. Riyina. Yi itu kita baca dengan dua harakat. Al-hawariyina. Jom sama-sama tuan-puan kita baca 1 2 mula. Al-hawariyina. Sekali lagi tuan-puan, wahid isnani salasa. Al-hawariyina. Sekali lagi tuan-puan, wahid isnani salasa. Al-hawariyina. Okey, ulang yang ni pula sekali lagi. 1 2 mula. An-nabiyyina. Sekali lagi 1 2 3. An-nabiyyina. Sekali lagi wahid isnani salasa. An-nabiyyina. Okey. Jelas tuan-tuan? Jelas insya-Allah. Okey, itulah mat tamkin, mat tamkin. Fi raqam mad tamkin, mad tamkin. Okey. Seterusnya kita pergi kepada mat yang seterusnya, iaitu maksilah qasirah. Maksilah qasirah. Kita tengok dia punya huraian dulu. Maksilah qasirah berlaku apabila bacaan ha dhamir bertemu dengan selain huruf hamzah. Okey. Ha dhamir. Apa maksud ha dhamir? Ha ganti nama. Ha dhamir itu maksudnya ha ganti nama. Okey, ganti nama apa? Okey, Ustaz tunjuk dulu ha tu macam mana bentuk ha. Okey, sama ada ditulis bulat terus ataupun ditulis secara bersambung. Okey. Ha dhamir ni ha. Ha ni sama ada ditulis bulat terus ataupun secara bersambung. Kalau bulat terus ini biasanya sebelumnya adalah huruf-huruf yang tak boleh bersambung dekat depan. Dalam pelajaran tamhid yang lepas, Ustaz dah bagi tahu ada beberapa huruf yang kita tidak boleh sambung dekat depan. Antaranya adalah huruf dal, huruf zal, huruf ra, huruf zai, huruf alif. Memang tak boleh nak sambung dekat depan dengan huruf ha. Jadi kita kena letak depannya dengan huruf ha yang bulat macam ni. Okey, bagi huruf yang boleh bersambung, kita letak huruf ha macam ni.
Okey, ha yang boleh bersambung. Inilah ha dhamir, ha ganti nama. Okey, ha ganti nama. Who, he. Okey. Apa maksud dia? Maksudnya adalah dia. Okey, kata ganti nama bagi dia. Dalam bahasa Arab, who ini adalah kata ganti nama bagi dia. Contohnya kita baca doa kepada orang, Allahumma ighfir lahu warhamhu, ya Allah ampunkanlah dosanya dan rahmatilahnya. Nya itu dia, itu adalah dhamir, kata ganti nama bagi huwa, dia. Huwa dalam bahasa Arab dia, hiya dalam bahasa Arab dia bagi perempuan, huwa dalam bahasa Arab dia bagi lelaki. Tapi hu ini adalah bagi lelaki saja. Okey. Kalau perempuan dia panggil ha alif, bukan hu, ha. Okey, itu dipanggil sebagai dhamir. Okey. Kita tak nak cerita bahasa Arab ini. Masuk bahasa Arab pula tak apalah, sedikit manfaat dapat pada petang ni. Kita masuk bahasa Arab sikit, okey. Cuma kita nak bincang pasal maksilah qasirah. Cara nak kenal maksilah qasirah ialah berlaku apabila terdapat huruf ha dhamir ini, sama ada baris atas ke, baris bawah ke, baris depan, bertemu dengan selain daripada huruf hamzah. Bertemu selepas dia, ini ha dhamir ini adalah satu kalimah yang lain. Kalimah yang lain bertemu dengan kalimah yang lain. Kalimah yang kedua itu adalah bermula dengan huruf selain daripada hamzah. Boleh nampak? Okey. Contoh yang dibagi di sini ialah, okey, kita tengok contoh dia bagi dulu. Contoh yang dibagi. Okey. Kalau di sini dia bagi contoh lahu muslimun. Lahu muslimun. Okey. Dekat sikit biar nampak. Okey. Lahu muslimun. Okey, nampak Selepas hu itu ada dia letak macam huruf waw. Waw kecil. Sebab apa dia letak huruf waw kecil? Sebab sebelum huruf waw kecil itu ada huruf ha yang baris depan. Kalau ada sebelum huruf waw ada baris depan, okey, maka diletak waw kecil itu. Kalau sebelum kalau sebelum pula susah dia. Kalau ha lahu itu, kalau ha dhamir itu berbaris depan, maka selepasnya akan diletak huruf waw kecil. Macam tu, mudah faham sikit. Kalau ha dhamir itu berbaris bawah, maka selepas huruf ha dhamir itu akan diletak huruf ya kecil. Ya kecil macam mana? Yang kecil macam yang Ustaz tunjuk tadi. Okey? Yang kecil yang masa Ustaz tunjuk tadi, tanda huruf ya tadi. Okey, yang kecil macam mana? Yang tadi. Mana yang kecil tadi? Ini yang kecil ni. Yang kecil ni. Ni, Ustaz bulatkan. Yang dalam bulatan ini adalah ya kecil. Okey? Kalau ha dhamir itu baris bawah, hi, dia akan bunyi hi, maka selepas ha dhamir itu akan ada huruf ya. Sekarang ni dalam buku ni ada huruf waw sebab ha dhamir itu baris depan. Bila ha dhamir itu baris bawah, maka dia letakkan huruf ya ni dalam bentuk kecil macam yang dia tulis huruf waw tadi. Itu dipanggil. Nampak jelas Okey. Jadi di sini adalah lahu itu kita baca dengan dua harakat sebab dia maksilah qasirah. Okey, kita akan baca lahu muslimun. Okey, cara nak kenal dia mudah saja. Selepas ha dhamir itu ada tanda macam tu, tanda kecil macam tu, dan selepas itu mesti ada huruf selain daripada hamzah. Okey,
Kalau ada hamzah selepas ha dhamir itu ada huruf hamzah, lain pula bacaannya. Dia tergolong dalam mak silah lain pula lah. Sekarang ni kita baca mak silah qasirah. Kita baca hanya dua harakat kepada lahu muslimun. Lahu muslimun. Sekali lagi jom baca ramai-ramai. Lahu muslimun. Sekali lagi ramai-ramai. 1, 2, mula. Lahu muslimun. Okey. Okey, Ustaz cari contoh yang dia ada huruf ha dhamir baris bawah pula ya. Ustaz cuba cari kalau ada. Maksilah qasir. Okey. Ustaz jumpa, Ustaz tulis ya. Okey. Boleh tengok contoh ni Ini bagi ha dhamir berbaris bawah, maka selepasnya ada tanda ini. Okey, ada tanda ya. Okey, ada tanda ya. Nampak Okey. Ada tanda ya. Jadi di sini kita akan baca ibadatihi, dua harakat dan automatik selepas tanda ini adalah ada huruf yang selain daripada hamzah. Okey, mestilah ada huruf selain daripada hamzah selepas tanda ini. Kita baca ini dalam kadar bacaan dua harakat, iaitu maksilah qasirah. Sekali lagi Ustaz baca ibadatihi. Sekali lagi Ustaz baca ibadatihi. Okey, ramai-ramai baca dengan Ustaz. 1, 2, mula. 1, 2, 3. Ibadatihi. Sekali lagi. Wahid, isnani, salasa. Ibadatihi. Sekali lagi. 1, 2, 3. Ibadatihi. Okey, jadi ini adalah kadar dua harakat. Okey, satu lagi contoh Ustaz bagi. Okey. Ini dia letak ha dhamir itu berbentuk asing. Yang Ustaz kata tadilah berbentuk bulat sebab sebelumnya adalah huruf dal. Okey, boleh nampak? Okey. Sebelum ha dhamir itu adalah baris bawah, maka selepas ha dhamir itu ada huruf ya kecil. Maka dibaca di situ adalah dua harakat. Wa hazihi, wa hazihi, wa hazihi. Hi, dua harakat hi. Wa hadhihi maksilah qasirah. Okey, ramai-ramai tuan-puan, jom sama-sama baca dengan saya. 1, 2, mula. Wa hadhihi. 1, 2, 3. Wa hadhihi. Wahid, isnani, salasa. Wa hadhihi. Okey, baik tuan-puan. Okey.
Okey. Begitu juga dengan bacaan ha baris depan dengan ha baris bawah. Baris atas tak ada ya, hanya baris depan dengan bawah saja. Kalau baris depan ha dhamir itu, selepas ha dhamir itu ada huruf waw kecil. Selepas kalau ha dhamir itu baris bawah, maka selepas ha dhamir itu adalah huruf ya. Cara nak kenal cara bacaan itu dua harakat adalah mat silah qasirah. Selepas ha dhamir itu ada tanda atau waw atau ya, tetapi selepas itu mesti ada huruf selain huruf hamzah. Boleh? Selain daripada huruf hamzah. Okey. InsyaAllah untuk mat 2-4 harakat kita akan belajar pada pertemuan akan datang. Cuma sebelum saya tutup untuk petang ni, jom kita baca kembali bacaan-bacaan mat yang kita telah belajar daripada pagi tadi sampai sekarang, insya-Allah. Boleh nampak insya-Allah. Kita baca dulu mat asli mat asli. Ustaz baca dulu Yaqulu ya laitani. Sekali lagi Ustaz baca. Yaqulu ya laitani. Sekali lagi Ustaz baca. Yaqulu ya laitani. Okey. Tuan-puan mula baca. Tuan-puan mula baca dengan Ustaz. 1, 2, mula. Yaqulu ya laitani. Sekali lagi. Sama-sama baca. Okey, insya-Allah. Ustaz harap tuan-puan yang tengok ni baca sama-sama Ustaz insya-Allah. 1, 2, mula. Yaqulu ya laitani. Okey, alhamdulillah. Okey, seterusnya mat yang kedua adalah mat ma'arid disukun. Okey, Ustaz baca dulu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita baca 2 harakat pada hujungnya. Min, 2 harakat saja. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Huruf yang hujung sekali itu mesti dimatikan bacaannya. Jangan sebut alamina. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Okey. Ramai-ramai sekali dengan Ustaz pelajar senang. Jom. 1, 2, mula. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Okey, seterusnya mat seterusnya adalah mat iwad. Okey. Jom kita baca. Ustaz baca dulu. Aliman Hakima. Okey, sekali lagi Ustaz baca. Aliman Hakima. Ingat mat iwad bila kita nak berhenti, huruf yang bertanwin mesti dibaca dengan kadar mat 2 harakat sahaja. Jangan dibaca tanwin. Okey, kalau nak baca tanwin kena sambung bacaan seterusnya. Okey, jika nak berhenti mesti dibaca dengan kadar mat 2 harakat dan tidak dibunyikan tanwin. Sekali lagi kita baca. Aliman Hakima. Okey tuan-tuan, jom sama baca dengan Ustaz. 1, 2, mula. Aliman Hakima. Sekali lagi. 1, 2, 3. Aliman Hakima. Okey. Seterusnya nombor 5 itu adalah ma'lin. Ma'lin, ingat ma'lin bila kita berhenti ada huruf yang terakhir itu ada tanda bacaan baris atas ke bawah ke depan terpulang. Tetapi bila kita baca dengan wakaf, maka kita kena sukunkan huruf yang terakhir. Okey, tetapi walaupun kita sukunkan huruf yang terakhir, sifat bagi huruf yang terakhir itu kita kena jaga. Contohnya di sini adalah sifat ba, mesti lantun, mesti ada lantunan bila kita matikan dia. Okey, lagi berkenaan dengan maklin, sebelum huruf yang terakhir itu ada huruf ya ataupun huruf waw. Sekarang ini dalam kalimah ini ada huruf ya, dan sebelumnya mesti ada huruf yang berbaris di atas. Kalau baris bawah, baris depan, itu bukan cara bacaan maklin.
Okey, cara nak kenal maklin sebelum huruf ya mati ataupun wa mati adanya huruf yang berbaris di atas sebelumnya. Cara baca sekarang kita baca zalikal kitabu la raib. Tengok huruf ba dia qalqalah, ada lantunan. Raib, raib, dua harakat saja. Raib itu 2 harakat saja. Zalikal kitabu la raib. Okey, terima kasih. Jom sama-sama. Sama-sama tuan-tuan. 1 2 mula. Zalikal kitabu la raib. Sekali lagi wahid isnan salasa. Zalikal kitabu la raib. Okey. Seterusnya nombor 6 itu ialah mak badal. Ingat kembali mak badal. Okey, asalnya hamzah yang kedua itu adalah hamzah sukun tetapi diganti dengan huruf mad iaitu alif bersesuaian dengan huruf hamzah yang di depan itu baris atas. Kalau hamzah yang di depan itu baris bawah, hamzah yang kedua itu ditukar kepada huruf ya. Kalau hamzah yang di depan itu baris depan, hamzah yang kedua itu ditukar kepada huruf waw. Okey, sekarang kita baca yang ni dulu Ya bani Adam. Sekali lagi Ustaz baca. Ya bani Adam. Sekali lagi Ustaz baca. Ya bani Adam. Okey. Jom, tuan-tuan, sahabat semua, jom kita baca. 1 2 mula. Ya bani Adam. Sekali lagi wahid isnani salasa. Ya bani Adam. Okey, seterusnya adalah mak tamkin. Mak tamkin iaitu huruf ya yang pertama mestilah ya yang bersabdu baris bawah dan ada ya yang kedua selepas ya yang pertama. Jadi kadar bacaannya adalah 2 harakat. Ustaz baca dulu. Wa idza huyyitum. Wa idza huyyitum. Wa idza huyyitum. Yi itu kita dibaca dengan kadar 2 harakat. Jom sama-sama para pelajar sekalian kita baca. 1 2 mula. Wa idza huyyitum. Sekali lagi wahid isnani salasa. Wa idza huyyitum. Sekali lagi 1 2 3. Wa idza huyyitum. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu taala. Okey, dan yang terakhir kita belajar mak 2 harakat pada hari ini iaitu mak silah qasirah. Masuk qasirah tu sedikit. Qasirah maksudnya pendek. Pendek, jadi pendek berapa harakat? 2 harakat. Jadi kita baca lahu muslimun. Sekali lagi Ustaz baca lahu muslimun. 2 harakat ni dekat mana? Dekat lahu. Hu itu kita baca 2 harakat. Lahu muslimun. Okey, jom sahabat-sahabat semua, pelajar-pelajar sekalian, kita baca sama-sama. Wahid isnani salasa. Lahu muslimun. Sekali lagi 1 2 3. Lahu muslimun. Sekali lagi wahid isnani salasa. Lahu muslimun. Alhamdulillah. Okey, syukur banyak-banyak pada Allah Subhanahu wa taala telah memberi ruang dan peluang kepada kita pada petang ini untuk bersama-sama saya berkongsi ilmu tentang tajwid pada pelajaran 7 modul Al-Baghdadi, tajwid Al-Baghdadi iaitu tajwid asas asas. Okey, jadi insyaAllah untuk pertemuan yang akan datang kita akan sambung lagi pada mat yang seterusnya iaitu mat 4 harakat. Jadi saya maklum pada pelajar-pelajar sekalian terutama kelas Ustaz Fauzan yang masih lagi belum ada buku tajwid ini, kalau boleh nak ambil buku tajwid ni dekat center boleh maklum pada saya ataupun Ustaz Syikin untuk ambil dekat center ya. Okey, dan kalau ada hargalah buku tajwid ni harganya RM20 sahaja. Harganya dah ada kat belakang ni. Okey, RM20.
Okey. Jadi kalau nak dapatkan buku tajuk ini boleh datang center, ataupun kalau tak sempat kira hold dululah ambil buku ni. Sebab kalau saya tengok ni sekatan jalan ni semakin cergas ni. Dekat sini ni dekat dengan JPJ ni ada sekatan jalan, okey. Kok tak lepas sekatan, nanti dikatakan buat hal lain pula, jadi satu musibah pula, kena denda RM1,000 dan sebagainya. Okey. Tapi kalau nak kata nak pergi ambil barang dekat kelas mengaji, mudah-mudahan lembut sikitlah. Insya-Allah dia lepaskan daripada segalanya. Okey, itu saja pada hari ini. Terima kasih pada tuan-puan yang bersama saya daripada ada yang bersama saya daripada pagi sampai petang. Terima kasih banyak-banyak. Hanya Allah Ta'ala yang dapat memberi ganjaran yang setimpal dengan pengorbanan tuan-puan. Okey, bagi yang baru bersama saya pada petang ni, boleh tengok balik video itu di FB Live. Untuk YouTube channel saya akan masukkan juga. Cuma saya tak janji dapat masukkan malam ni sebab saya kena rekod balik, saya kena upload pula dalam YouTube, baru boleh tengok. Mungkin kalau tak sempat malam ni, esok pula lah kalau saya boleh bagi link untuk YouTube channel. Okey. Dalam YouTube channel kelas Al-Quran Al-Baghdadi Kota Bayu Emas itu saya post secara public. Jadi tuan-puan boleh tengok semua video yang saya letak ke situ. Tak ada video lain, semua berkenaan dengan cara membaca Quran, sama ada tamhid, tajwid dan juga talaqi. Jangan lupa like dan subscribe, insya-Allah. Okey, itu saja untuk ini. Banyak-banyak berdoa pada Allah SWT, moga dielakkan daripada sebarang penyakit, dan doa-doa juga untuk sahabat kita yang ditimpa musibah penyakit. Pesanan saya, stay at home. #Quran time, every time, on time, insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.